Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada semua guru kerana dapat meluangkan masa untuk menonton video berkenaan dengan pengoperasian pelaporan PDPR versi baharu Sekolah Kebangsaan Fedah Ulu Tebrau. Baik cikgu-cikgu, pada minggu lepas saya bersama dengan guru pengajar 1 Encik Aslizam telah menghadiri satu sesi taklimat secara Google Meet bersama dengan pihak PBD dan juga wakil daripada JPN berkenaan dengan pelaporan pengajaran dan pelajaran versi yang baru ini. Jadi negeri Johor, negeri yang keempat sebagai negeri perintis berkenaan dengan pelaporan selepas PDPR. Jadi cikgu hanya klik sahaja ataupun cikgu type sahaja di komputer ataupun di telefon spjohor.moi.gov.my. Jadi tambahan laporan ini kita akan mulakan pada hari esok 23 hari bulan 5 sehinggalah akan diberitahu kelak. Okey, baik cikgu, selepas cikgu membuka laporan yang baru ini, cikgu klik login. Kemudian paparan ini akan keluar dan cikgu masukkan bahagian kotak yang pertama adalah nombor IC cikgu tanpa sempang. Kemudian kotak yang kedua adalah 6 digit terakhir nombor IC cikgu. Jadi contohnya cikgu saya letakkan di sini adalah 019876. Cikgu hanya letakkan 6 digit terakhir nombor IC cikgu dan kemudian masukkan kod keselamatan untuk kotak yang ketiga. Ini adalah untuk sementara cikgu. Selepas ini akan ada kotak yang lain. Jadi untuk paparan ini cikgu masukkan nombor IC dan juga 6 digit terakhir nombor IC cikgu. Baik cikgu, selepas cikgu masukkan nombor IC, kemudian 6 digit terakhir dan juga kod keselamatan tadi, dia akan keluar paparan yang ini pula. Yang ini adalah untuk kata laluan yang baru. Cikgu, dia perlu masukkan gabungan antara huruf dan juga nombor, dan huruf tersebut perlulah ada huruf besar dan juga kecil. Dan saya cadangkan untuk lebih mudah cikgu ingat, dan kalaulah cikgu lupa, cikgu boleh tanya saya. Password yang baru ni saya cadangkan untuk kita gunakan SKFUT, S tu huruf besar, KFUT tu huruf kecil dan diikuti dengan 4 digit terakhir nombor IC cikgu. Cikgu. Jadi sekali lagi saya ulang. SKFUT 4 digit terakhir nombor IC cikgu, S tu huruf besar. Yang lain tu huruf kecil, kemudian 4 nombor IC cikgu. Jadi sahkan kata laluan yang baru ni pun sama juga. Cikgu ulang balik kata laluan cikgu tu SKFUT 4 digit terakhir nombor IC cikgu, S tu huruf besar. Dan kemudian cikgu klik kemas kini. Okey, baik cikgu. Selepas cikgu masukkan kata laluan yang baru tadi, paparan ini akan kembali ke paparan yang asal. Jadi cikgu login semula. Cikgu login, ada dua tempat login di sini, di bawah sebelah kiri dan juga di atas sebelah kanan. Cikgu login boleh mana-mana. Jadi bila cikgu tekan login, dia akan keluar paparan yang seperti asal tadi. Cuma kali ini cikgu masukkan kata laluan yang baru yang kita buat tadi. Jadi cikgu letakkan nombor IC cikgu seperti biasa tanpa ada sempang. Kemudian kata laluan SKFUT dengan 4 digit terakhir yang cikgu buat tadi. Kalau cikgu nak gunakan yang lain pun boleh juga sebenarnya. Tapi cuma nak mudahkan kita satu sekolah sama kata laluan. Okey, baik. Kemudian kotak yang ketiga, untuk kod keselamatan, cikgu cakapkan seperti yang sama dekat sebelah ni. Okey cikgu. Kemudian cikgu tekan masuk. Okey, baik cikgu. Selepas cikgu tekan klik masuk tadi,
Cikgu akan jumpa paparan yang berikutnya. Jadi pastikan nama cikgu betul beserta dengan sekolah kita lah. Sekolah betul SK Fedah Ulu Tebrau. Jadi ini paparan yang berikutnya. Cikgu klik sistem pelaporan PDPR. Okey, baik cikgu. Selepas cikgu klik tadi, dia akan keluar paparan yang ini. Sebelum tu sebenarnya cikgu perlu masukkan ID delima cikgu. Yang ini saya dah masukkan, jadi dia automatik akan dah ada pada pelaporan saya. Jadi ini contoh saya gunakan saya punya pelaporan. Jadi cikgu hanya masukkan peringkat mata pelajaran, mata pelajaran matematik dan sebagainya, bahasa Melayu, muzik, dan tahun tahun 4, tahun 3, tahun 1, tahun 2. Ini juga termasuk dengan pendidikan khas. Saya dah daftarkan pendidikan khas 1, pendidikan khas 2, pendidikan khas 3, juga dengan prasekolah 1, prasekolah 2. Okey. Kemudian cikgu masukkan nama kelas. Ini pun saya dah ada. Saya dah masukkan, dan bilangan murid pun automatik dia akan ada. Okey, baik cikgu. Untuk tarikh PDPR dilaksanakan, kita letaklah tarikh PDPR kita laksanakan. Ini contoh saya buat adalah 19 hari bulan 5 yang lepas. Cuma saya nak tekankan di sini, kalau cikgu lihat pada paparan kalender ini, dia hanya keluarkan 3 hari sahaja. Cikgu maksudnya, kalau cikgu lambat buat pelaporan, pastikan tidak melebihi 3 hari lah. Jika cikgu buat dah lebih 5 hari, maksudnya dah tak boleh nak kembali kepada yang 5 hari ke belakang tu. Faham tak cikgu? Jadi pelaporan ini hanya boleh dibuat paling lama kita tinggal adalah 3 hari. Dan lebih mudah jika selepas kita buat PDPR, kita terus saja buat pelaporan ini. Okey, baik. Kemudian tempoh masa. Di sini tempoh masa dia hanya bagi kurang 1 jam, lebih 1 hingga 2 jam, 2 hingga 3 jam, melebihi 3 jam. Jadi cikgu ikut masa PDPR cikgu kelas masing-masing. Baik cikgu, kemudian pada bahagian pendekatan PDPR yang digunakan, di sini ada 4 pilihan. Jadi saya dah terangkan, cuba terangkan di sini untuk cikgu lebih mudah faham. Dalam talian, contohnya cikgu buat Google Meet, Zoom, voice chat dan message online. Maksudnya di sini jika cikgu gunakan suara, dua hala dengan murid-murid secara WhatsApp ataupun Telegram, itu juga kita boleh andaikan cikgu membuat secara dalam talian ataupun online. Itu adalah untuk dalam talian. Jika luar talian, selain daripada dalam talian, jadi cikgu berinteraksi ataupun PDPR cikgu bagi video ataupun cikgu linkkan video mana-mana kepada murid, dan kemudian cikgu murid jawab soalan. Itu adalah luar talian. Kemudian offsite, cikgu offsite, jika cikgu laksanakan menggunakan modul, murid buat sendiri tanpa berinteraksi dengan guru secara luar talian ataupun dalam talian. Ini contohnya murid sedang dikuarantin ataupun banjir, ataupun memang murid tu memang tak ada akses untuk internet buat PDPR di rumah. Okey, itu adalah offsite. Dan yang terakhir adalah gabungan. Gabungan ni maksudnya cikgu gunakan dalam talian ataupun dan juga luar talian. Okey. Kemudian cikgu kaedah PDPR untuk bahagian yang bawah adalah kaedah PDPR. Cikgu klik saja. Kalau luar talian dia akan keluar paparan ni. Kemudian untuk kaedah PDPR yang digunakan secara dalam talian, yang ini ada 5 kaedah.
Jadi cikgu klik mana-mana yang sesuai dalam PDPR cikgu. Dan yang terakhir adalah kaedah pentaksiran, PBD, semasa cikgu buat PDPR, sama ada cikgu buat ataupun tidak. Jadi just cikgu klik saja ya ataupun tidak. Dan apabila cikgu selesai semua yang perlu cikgu penuhkan di bahagian pelaporan ini, dan jangan lupa cikgu untuk klik simpan. Okey, baik cikgu, ini adalah yang terakhir, iaitu sedikit nota untuk kongsian kita bersama. Yang pertama, sistem ini masih tidak stabil. Untuk makluman cikgu, sistem ini baru dibangunkan rasanya dalam bulan lepas, tak silap saya. Kemudian sering kali ada gangguan sistem. Memang cikgu, kadang kalau saya cuba tu siang boleh, petang tak boleh, kadang malam boleh, ada waktu boleh, ada waktu tak boleh. Jadi itu memang kekangan kita untuk buat laporan ini. Dan perkara tu dah dimaklumkan kepada PPD dan akan ditambah baik dari semasa ke semasa. Di sini saya rasa saya dah cuba untuk gunakan telefon dan juga komputer. Saya rasa saya gunakan telefon lebih mudah, lebih senang untuk kita dapat pelaporan tersebut, dan mudah berbanding dengan komputer yang sentiasa hang. Dan kalau cikgu gunakan komputer, pastikan cikgu gunakan Internet Explorer ataupun Mozilla Firefox. Kalau cikgu gunakan Google Chrome, biasanya memang sentiasa tak boleh masuk, dia akan keluar semula dan sebagainya. Banyak gangguan, dan dah kita hanya 3 hari saja diberikan tempoh untuk membuat pelaporan ini. Okey. Jadi yang kedua, hanya 3 hari saja, yang macam saya sebutkan tadi, hanya diberikan masa 3 hari saja, dan insya-Allah lah gangguan dalam sistem dapat diatasi oleh pihak KPM. Yang ketiga, sekolah cadangkan guna password yang mudah ingat. Guru boleh gunakan macam saya sebutkan tadi lah. Kita gunakan SKFUT, kemudian 4 digit terakhir, nombor IC cikgu, S tu huruf besar. Yang keempat, kelas yang bergabung untuk satu sesi PTP, contohnya pendidikan seni, muzik, sains pun ada, perlu membuat pelaporan untuk setiap kelas. Ini dah saya bincang dengan guru penuh pandangan 1 untuk guru-guru membuat pelaporan mengikut kelas masing-masing. Walaupun sesi pembelajaran cikgu gabung dengan kelas-kelas yang lain. Jadi pada dashboard guru besar dan juga PK1 boleh lihat ketiga-tiga kelas ataupun kedua-dua kelas yang cikgu gabung tu penglibatan muridnya ada. Yang kelima, dengan adanya sistem ini, maka sistem pelaporan yang lama tidak digunakan lagi. Ini pun dah dimaklumkan oleh pihak JPN. Sistem Google Form yang kita buat lepas untuk pelaporan PDPR yang kita rasa lebih mudah tu, dah tak gunakan lagi, dah diganti dengan sistem ini. Maksudnya cikgu hanya key in laporan ini sajalah, termasuk dengan ERPH. Dan keenam, guru penerang 1 dan juga guru besar boleh melihat pelaporan guru-guru pada dashboard guru besar dan juga guru penerang 1. Pada dashboard guru besar dan juga penerang 1 ada berkaitan dengan data guru-guru yang membuat pelaporan ini. Dan yang terakhir, jika ada sebarang masalah, boleh berhubung terus kepada PK1 dan juga saya sendiri, guru data. Jadi saya harap guru-guru tak ada masalah untuk daftar masuk, untuk key in, pelaporan dan sebagainya. Tapi kalau ada sebarang masalah, terutamanya untuk daftar masuk, boleh berhubung dengan saya ataupun GPK1, Cikgu Aslizam. Jadi saya harapkan untuk cikgu-cikgu
laksanakan PDPR ini, laporan PDPR ini dengan jayanya. Oleh itu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua guru kerana dapat meluangkan masa untuk menonton video saya ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.